Pertama saya nak jelaskan bahawa memang benar mengikut fasal 67 Perlembagaan dan Peraturan Mesyuarat 57/4 BC dan 553 tidak ada usul untuk meminda peraturan kewangan. Saya setuju. Sebab itu apa yang saya lakukan ialah mengemukakan usul untuk dipertimbangkan oleh Menteri Kewangan. Maknanya apa yang saya sampaikan pada hari ini diminta supaya dipertimbangkan oleh Menteri Kewangan dan dimasukkan dalam pindaan yang beliau akan kemukakan. Kerana saya setuju bahawa pindaan kewangan itu tidak boleh dikemukakan oleh mana-mana ahli yang berhormat. Sebabnya ialah kerana seperti mana yang saya sebut dan tulis kepada speaker dan juga Menteri Kewangan minggu lalu, bahawa suntikan fiskal yang ada sekarang ini dianggap kecil. Dan sebab itu kita perlu untuk menjana pertumbuhan ekonomi secara berkesan, kita memerlukan suntikan yang lebih besar dan berkesan. Memang dalam kenyataan Menteri Kewangan, kalau dicampur prihatin PKS dan penjana, jumlah pakej itu 295 bilion dan dianggap tinggi 17%. Saya nak tumpukan khusus kepada suntikan fiskal. Kerana suntikan fiskal ini akan menyentuh secara langsung dana daripada kerajaan untuk sektor-sektor yang memerlukan bantuan segera. Ini untuk membolehkan pertumbuhan ekonomi dan pemacuan pertumbuhan ekonomi itu dapat dipercepatkan. Saya beri sebabnya ialah kerana pertama, soal pengangguran masih menjadi masalah besar. Statistik terakhir 49%, 773,200 individu menganggur. Dan pengucupan untuk suku tahun kedua ini mengejutkan kerana ia jauh berbeza daripada unjuran Kementerian Kewangan dan Kerajaan. Ini saya nak tekankan, kita bukan nak salahkan kementerian kerana buat unjuran yang terus salah. Tetapi kita harus realistik untuk menyatakan bahawa pengucupan yang begini ini adalah parah kesannya pada ekonomi. Umpamanya, kalau untuk suku tahun kedua, peratus pada KDNK, Indonesia pengucupannya 5.32%. Thailand anggarannya di antara 12 hingga 13%. Singapura 13.2%. Filipina 16.5%. Anggaran untuk Australia 7%. Tetapi Malaysia pengucupannya 17.1%. Apa yang disebut oleh menteri-menteri selalunya kita telah menjalankan kegiatan yang sangat membanggakan, berjaya. Saya tak mahu hujah bab itu. Tetapi kenyataannya, ikut Jabatan Statistik 14 Ogos, ialah pengucupan yang paling tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Baik, kalau pengucupan begini, pakej rangsangan harus lebih tinggi. Dalam pengucupan macam ini, kita lihat pakej rangsangan dari segi suntikan dana fiskal Malaysia paling rendah. Kan ini ada anomali. Pengucupan paling rendah, paling tinggi, suntikan paling rendah. Suntikan untuk Malaysia peratus KDNK sekitar 3%. Australia dengan pengucupan 7%, pakej rangsangan 10.6%. Filipina pengucupan agak serius 6.5%. Pakej rangsangan 3.1% dianggap rendah. Singapura pakej rangsangan 19.6%. Saya tidak fikir Malaysia boleh pertimbangkan ke arah itu kerana kedudukan ekonomi agak jauh berbeza. Mereka ada keupayaan walaupun pengucupan di Singapura itu jauh agak lebih rendah dari Malaysia. Thailand
pengucupan sekitar 12.13 dan di antara 12 hingga 13%, tetapi pakej rancangan 11.8%. Indonesia pengucupan 5.32%, pakej rancangan 3.5%. Inilah sebabnya mengapa saya agak menggesa Menteri Kewangan supaya memberi pertimbangan yang agak serius, sama seperti yang dikemukakan oleh dalam laporan Persekutuan Pengilang Malaysia FMM dan juga Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER yang mengusulkan agar kerajaan melipat gandakan inisiatif untuk memulihkan ekonomi negara. Tuan Speaker, mohon mencelah. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Port Dickson. Adakah Yang Berhormat Port Dickson setuju bahawa kita tidak perlu terlalu fokus kepada ingin memenuhi sovereign rating ataupun fiscal target dengan izin, malah ada risiko sekiranya kita terlalu konservatif di dalam injection fiskal kita, maka agensi-agensi akan merendahkan sovereign rating kita kerana tidak melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan ekonomi kita. Terima kasih. Saya setuju dengan gesaan YB Setiawangsa sebab kalau lihat pandangan negara Eropah atau Amerika atau dunia umumnya, orang tak pedulikan sangat tentang rating. Governance lain. Pengurusan yang cekap, tata kelola yang baik, itu memang ditekankan. Tetapi soal defisit tidak menjadi persoalan kerana tumpuan sekarang adalah untuk menjana pertumbuhan. Dan dalam konteks ini saya nak jelaskan juga tentang kekeliruan. Saya percaya boleh disampaikan kepada Yang Berhormat Pekan yang mengatakan bahawa kita ini menolak minggu lalu 17 undian 17 Ogos menolak pakej rancangan COVID. Saya faham dia tidak hadir dalam sidang sepenuhnya, tetapi saya nak beritahu yang kita tolak itu adalah soal peruntukan pembaziran untuk kementerian-kementerian yang kita anggap tidak menumpu kepada isu pertumbuhan, pakej rancangan, membantu pengganggu, meningkatkan teknologi. Jadi saya nak jelaskan, tidak timbul sama sekali bantahan. Sebab itu pada hari ini kita bangun untuk bukan sekadar menyokong tapi mengusulkan kepada Menteri Kewangan untuk memberi pertimbangan menambah secara besar, skala lebih besar untuk memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan saya usulkan oleh demikian jumlah yang berganda seperti mana juga ditekankan oleh MIR dan FMM, dan kita usulkan jumlah sehingga 45% walaupun ia akan melibatkan defisit yang lebih besar. Negara tak kala menghadapi kemelut ekonomi global seperti ini, pandemik ekonomi tidak sangat sibuk ataupun runsing tentang soal fiskal dengan syarat pengurusan ekonomi itu baik. Jumlah yang dianggarkan penambahan ialah sekitar 45 bilion. Ya. Tetapi saya ingin ingatkan ya bahawa yang jadi masalah sekarang ini adalah isu kesediaan kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan kementerian terlibat untuk melihat semula pakej-pakej inisiatif yang dilakukan untuk memastikan optimal return. Ini dilakukan oleh negara. Kalau kita buat senarai perbandingan, Germany, UK, Australia, Canada, dan saya tertumpu lebih banyak kepada Germany, Canada dan Australia kerana beberapa pakej itu lebih sensitif dan prihatin dan mengambil tindakan penyesuaian yang segera. Germany umpamanya, dia menyediakan 500 bilion euro. Tetapi pastikan kelulusan oleh bank itu tidak ditentukan hanya oleh bank. Dan mesti diluluskan dalam tempoh 4 hari. Ya. Mana tidak melengahkan, ada jatuh kuasa pengurusannya. Kalau diserahkan bank, dan saya agak benar ini harus dibetulkan kerana Menteri Kewangan sekarang ini dianggap lebih mirip kepada pemikiran bankers dan tidak kepada peminjam dan juga penjanaan ekonomi.
Kerana bankers ni kalau kita nak pinjam, dia fikirkan collateral, track record. Kita tak boleh fikir dan ikut peraturan yang sedemikian. Sebab itu saya katakan Gale creative destruction itu bermakna kita harus mengambil pendekatan-pendekatan baru. Maknanya kalau kita tumpu hanya kepada bank dan menyerahkan mereka, dan ini bertentangan mengikut pengalaman yang dilakukan oleh kerajaan Jerman. Yang Berhormat Port Dickson, sila gulung. Sila gulung. Oh, gulung Gulung. Saya bagi seminit je lah. Sebab dia setiap 5 minit. Okey. Saya dah minta speaker tu tambah sikit saja lagi. Minta jasa baik. Saya bagi Yang Berhormat Port Dickson lagi 3 minit. Silakan. Okey, terima kasih. Switzerland umpamanya, dia anggap IKS yang kita anggap sekarang masalah besar ialah fast tracking emergency for SMEs. Dan jadi ini baru kita lihat pakej rangsangan yang bermakna kerana dia melihat kepada keadaan yang sedemikian. Baik. Yang akhir saya nak sebut di sini untuk memendekkan ialah isu-isu belia, isu teknologi. Kita bincangkan tadi, bincang persoalan dibangkitkan, banyak bincang soal boroh. Padahal dalam laporan Jabatan Perangkaan Ogos 2020 menekankan kelemahan kita dalam mengusulkan dan mendekankan keperluan penggunaan teknologi baik sektor industri dan juga pertanian. Ya. Ini terkait dengan apa yang kita sebut tentang isu governance. Ya. Sebab itu saya dalam merumuskan menyatakan bahawa pengurusan dan tata kelola penting. Kalau dana yang terbatas digunakan oleh membesarkan kementerian, menambah jawatan GLC, ini tidak menjawab tumpuan dan keutamaan. Dan oleh demikian, saya ingin tegaskan, sekali lagi membantah keras jika ada pengurusan yang lemah dan penyelewengan dalam penyaluran dana ini. Ya. Sebab itu isu governance itu mesti diutamakan. Dia pakej rancangan ekonomi ini mesti terkait dengan good governance. Pelaksanaan peraturan yang sangat ketat dan juga apa yang disebut tentang ketelusan termasuk kesediaan menteri untuk menyatakan sumber wang cara teliti. Ya. Yang disebut umpamanya menerbitkan borrowing estimates to improve fiscal transparency. Mesti ada. Dari mana sumbernya, berapa jumlahnya, berapa kadar faedahnya dan berapa tanggungan bagi negara. Dan yang juga harus ditekankan di sini ialah supaya jangan ada sama sekali unsur untuk membebankan rakyat dengan mengizinkan ketirisan atau pemborosan. Yang ini sebenarnya memang berlaku dalam semua pentadbiran. Tetapi kita harap dalam keadaan rakyat menghadapi masalah sekarang dan pengangguran, janganlah ibarat umpamanya membina mahligai atas pusara. Orang derita, kita nak hanya senang. Ya. Sebab itu kita lihat perbincangan dan kehangatan tentang antara dua darjat ini. Ya. Antara dua darjat ini memang isu besar.